من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyati. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan tidak didatangkan terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak datangkan terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan biasa kita juga dengan nama Allah yang amat pemurah bagi sekalian hamba-Nya dan amat penyayang kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirah. Itu hak biasa kita terjemah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana sebut minggu lepasnya, Bismillah dimulai dengan ba'. Ba' tu haraf jar. Dia ada muta'allaq dia. Muta'allaq dia takdirkanlah, dengan nama Allah aku memulai kitab ini, ataupun aku memulai kitab ini dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia kena takdirkan muta'allaq, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang aku memulai kitab ini. Ni kalau mengarang kitab lah. Kalau kita buat kerja lain, hak takdirnya pekerja lain lah. Kita buat kerja lain tu lah. Kalau makan, dengan nama Allah aku makan, gitulah. Sebab dengan ni dia haraf jar, dia ada tempat takluk. Kemudian dengan nama Allah, kita minta dengan nama Allah. Boleh ke kita minta dengan nama? Kenapa tidak minta dengan Allah? Kita minta dengan nama Allah. Kita nak minta dengan nama Allah ke kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita nak minta dengan Allah, tapi bismillah kita minta dengan nama Allah. Dia nama tu isim. Kemudian Tuhan tu dia panggil musamma, yang dinamakan. Macam kita lah, nama kita Muhammad, musammanya tuang tu lah, tuang tubuh tu, musamma yang dinamakan. Muhammad itu isim, musamma tu tuang diri. Jadi sekarang ni dengan nama Allah, musammanya zat Allah tu lah, zat Tuhan yang wajib ada. Sekarang ni kita bukan minta dengan Tuhan, dengan Allah, kita minta dengan nama. Dia khilaf ulama di sini ni. Satu pandangan mengatakan isim dengan musamma tu hak tulis je. Kalau kita banding kita lah, nama kita dengan kita sebagai tuan ni, hak sama ke hak lain-lain?
Kita ada nama isim. Kita ni sebagai tuang nama musamma. Jadi nama dengan tuang ni hak tulis kau lain-lain. Hak tulis. Kalau tulis tak boleh nak pecah langsung, boleh pecah tukar nama lain. Boleh. Tengok panggil dia kata sama je. Jadi kita minta dengan nama Allah, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Minta dengan nama, maknanya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana-mana kitab pun samalah, akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kitab. Kalaulah kata kebetulan kita jumpa satu kitab, buku agama, kalau kita kata buku tu tak besar mana, nipis je buku tu, kecil je. Buka-buka di dalam tu terus pergi kepada kandungan isi. Langsung tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Pelik ni kitab ni. Selama-lama ni kalau kita kitab gak akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba buka-buka kitab tu terus masuk kepada kandungan, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena tanggunglah bahawa tuan kita memulai dengan Bismillah, tapi di mulut saja. Jadi di kitab tidak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kena letak gitu. Kan dia ni. Jangan kita tengok buka kitab tak ada Bismillah ni. Kitab apa ni? Kitab tak pakar ni. Mana ada kitab seumpam ni, pelik kitab ni. Langsung tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ni. Kitab tak pakar. Jangan kata gitulah. Kita tanggung bahawa tuan kitab tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tuan kita baca di mulut dia. Nakkan kita, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah. Kalau kita terjumpa buku kitab, kadang-kadang biasa kecil-kecil lah. Kitab kecil-kecil tu, kecil-kecil je kitab tu, tapi kat comel kandungan dia. Tapi kita buka di hadapan, tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tanggung tuan kitabnya kata di mulut Bismillahirrahmanirrahim, cuma tak tulis di permulaan kitab sahaja. Kemudian dimulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli pula dengan Alhamdulillah. Ilah yang pertamanya, sebab yang pertama kerana menuruti aturan Al-Quran. Sebab Al-Quran dimulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perasan ke tak perasan tak tahulah. Di dalam Al-Quran 114 surah ada 113 Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu? Surah Taubah, surah Bara'ah, dia tidak adalah Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Jadi 114 surah, tolak surah Bara'ah, tinggal 113 surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, dia bulat. Bulat tu dia dalam bulat tu dia tulis nombor ayat 1, 2, 3, bukan gitu. Dia Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tulis nombor di dalam bulat tu. Dalam Al-Quran yang kita duk baca tu, Bismillahirrahmanirrahim ada 113. Bismillahirrahmanirrahim, hak di awal suratul Fatihah saja ditulis nombor 1, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah iwak bulat tapi tak ada nombor dalam tu. Alif Lam Mim wak bulat nombor 1. Surah yang terakhirnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim bulat, tak ada nombor. Qul a'udzu birabbin nas bulat nombor 1. Ke macam mana?
Pasang tau. Duduk baca Quran tu. Kan lepas bismillahirrahmanirrahim dia ada buat bulat. Jadi hak ditulis nombor 1 ayat pertama lah, nombor 1 tu ayat pertama bismillahirrahmanirrahim awal suratul Fatihah. Surah yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Hak tu saja dia buat bulat. Nombor 1 alhamdulillahirabbil alamin, dia buat bulat. Nombor 2 kita kenal 1 2 3 ni hak Arab ke kenal 1 2 3 hak Melayu je. 1 2 3 hak Melayu je. Kita kitab Hidayatus Sibyang ni dah ingat kita ada Sibyang dia nombor 1 2 3 hak Arab ni, ingat kau hak Melayu. Jadi bab bismillah di awal tiap-tiap surah tu berkhilaf di kalangan ulama lah. Termasuk bismillah di awal suratul Fatihah sendiri pun berkhilaf di kalangan ulama. Berkhilafnya macam mana? Tu balik pada hukum fiqh lah, sama ada bismillahirrahmanirrahim di awal suratul Fatihah ayat yang pertama ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bismillah di awal suratul Fatihah adalah ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua lah. Tapi kalau mazhab Hanafi Maliki, bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama. Dia ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, sebab tu mereka tidak memulai Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita maklumlah ijma' ulama, suratul Fatihah 7 ayat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'am minal masani, sesungguhnya kami mendatangkan engkau ya Muhammad akan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi suratul Fatihah 7 ayat ijma' ulama. Tapi mazhab Hanafi Malikinya ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak jumpa 7 ayat nak ambil di mana? Sebab tak ada bismillahirrahmanirrahim, pastilah ayat suratul Fatihah tinggal 6 dah. Ijma' ulama suratul Fatihah 7 ayat. Walaqad atainaka sab'am minal masani, sesungguhnya kami mendatangkan akan dikaya Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Suratul Fatihah 7 ayatnya di mana pula kalau dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam mazhab Hanafi Maliki, siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim itu tempat wakaf hujung ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah hujung ayat. Itu dalam mazhab Hanafi Maliki. Adapun kita mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta alaihim sampai ke akhir itu ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim bukan tempat wakaf. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Jadi 7 ayat mazhab Syafi'i dimulai dengan bismillah, ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim. Dia mazhab Hanafi Maliki, siratal ladzina an'amta alaihim tu ayat yang ke-6 barunya. Ghairil maghdubi alaihim tu ayat yang ke-7. Jadi mereka akan berhenti di situ. Adapun kita bermazhab Syafi'i, kita maklumlah aulanya jangan wakaf di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, aula utama jangan wakaf di situ. Kalau kita wakaf di situ khilaful aula. Faham? Khilaful aula ni rendah daripada sedikit daripada makruh. Khilaful aula ni kurang utama, kurang elok lah kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim kita berhenti situ. Seeloknya wasal di situ, jangan wakaf. Itu satu ayat yang ke-7. Waktu kita balik pada bab hukum hakam fiqh lah. Cuma kita dalam perkara ni kita kena faham molek lah. Kadang-kadang kita ni belajar secara mati, tahu tak mati.
siratal ladzina an'amta alaihim, jangan berhenti di situ bukan hujung ayat, di situ tengah ayat. Berat laginya dia kata kalau berhenti di situ berarti kamu membaca Fatihah 8 ayat. Dia ada tambah kata pula. Tidak, berhenti di situ pun makna dia comel dah. Tak ada salah, cuma tidak aula. Kalau berhenti siratal ladzina an'amta alaihim sekalipun tidak jadi 8 ayat, 7 ayat juga. Cuma mana yang lebih aula, yang lebih utama tu ya kita bicara. Hak lebih utamanya di situ tempat wasal, bukan tempat wakaf. Seeloknya wasal lah, jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, seeloknya satu, jangan duk mati. Yang kedua pula, kita kena tengok pula keadaan kita. Keadaan kita ni berubah. Masa muda-muda dulu nafas panjang, apabila tua-tua ni nafas pendek. Ingat baik, di hujung tu waladdallin, tasydid dua tempat di hujung tu, tasydid. Lepas tu situ pula makna ni dah ingat dah. Mak lazim, Allah. Mak lazim dia 3 alif 6 harakat. Dia tak ada pilihan, bukan macam ma'arif disukung, boleh lah nak pilih. 1 alif ke 2 alif ke 3 alif ke, ma'arif disukung boleh pilih. Ni mak lazim ni dia punya apa kan? Dia punya dia panggil apa? Dia punya trademark dia apa? Memang situ 3 alif. Faham tak ni? Kemudian di situ ada tasydid. Kemudian di hujung tu ada lin, lam, ya, nun. Banyak perkara situ. Tasydid pula 2 tempat. Tasydid pula dia kena ada terjah sikit. Tak boleh nak buat takhfif, nak peringan. Dia kena ada terjah, tak terjah. Kalau peringan ni akan hilang tasydid. Kalau kita nafas sudah habis, akhirnya waladhdallin, punah lagi tu. Nak ada tasydid waladdall, tasydid pula atas lam tu. Pas lam tu lin, lam, ya, nun. Jangan di sini kalau orang dia jenis faham secara mati kok mana pun siratal ladzina an'amta alaihim, jangan wakaf di situ. Dia siapa ketua pun dia tak wakaf situ, jadi tu imam, akhirnya waladdallin. Kita duduk belakang ni tak dengar pun link dia tu, jadi kita pun jadi perut kata kau ni sedap. Tak sedap ni, tak percaya dah. Sebab rukun qauli, tiap-tiap huruf kena ni dengar di telinga, tu syarat dia. Rukun qauli, tiap-tiap huruf ni kena duduk sini, kena dengar di telinga. Kalau lin, ni saya sebut ni, kalau tak dengar. Situ ada lam, situ ada ya, situ ada nun. Mulut mungkinlah bergerak, tapi di sini dengar kedak. Tak dengar, wajib diulangi kembali. Cuma kita ni gitulah kadang-kadang. Tak apalah, barangkali kita tak dengar, dia dengar barangkali. Gitu ialah kita letaknya. Sebab apa? Sebab dia belajar gitu. Tak boleh wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim secara mutlak. Bila cakap tak apa haji paksa seumpama tu, kita orang tua ni. Saya kata kalau saya semayang pun kadang-kadang maghrib saya wasal, kadang-kadang isyak lepas mengajar kalau kena jadi tu imam saya tak wasal situ, saya wakaf. Maghrib saya wasal sebab masa sihat lagi, masa gagah lagi. Lepas kuliah maghrib semai isyak saya dah berani nak wasal dah situ, saya akan wakaf. Sebab apa? Sebab apa ya, tenaga kurang dah. Jadi kenapa jadi memaksa lah orang panggil. Dia pun royak lah, tak boleh berhenti situ. Kalau berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, Fatihah jadi 8 ayat, tak kena. 7 ayat kalau berhenti situ pun, cuma aula utama wasal lah, jangan wakaf. Gitu je lah. Pada ni
Tapi bila dah haji dah tak boleh nak pergi dah, haji wakaf situ sebab apa? Hujung tu nak jaga hukum kewajipan tu, bukan kecil-kecil, wajib dengan tinggal sekalian huruf Fatihah. Barulah dia wakaf, barulah molek dia baca dah. Dia wakaf dah comel dah. Satu tempat tu memang berat sangat. Waladdah. Habis gitu je. Habis macam-macam habis kara. Link pun tak jauh. Waladdah. Habis. Tak ada. Lepas tu makmum pun amin. Oh, makmum pun jeng juga makmum ni. Ni bukan belaka ni, bukan. Sebab apa? Dia matilah. Aula jangan wakaf siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau wakaf situ khilaful aula, bukan makruh. Tetapi kalau kita dalam keadaan tak mampu nak nafas kita tak panjang, kita kena berhenti situ. Sebab nak jaga tasydid, nak jaga mat lazim, nak jaga lam ya nun tu biar jelas, lin biar jelas. Ada ni. Nun tu kena jelas hujung tu. Sebab apa? Tiap-tiap huruf ni kena masuk di telinga. Baru sah rukun qauli. Ada ni. Cuma kadang-kadang kita nampak kurang berkenan orang-orang yang nafas panjang, kori-kori hok nafas panjang, tiba-tiba dia siratal ladzina an'amta alaihim, dia wakaf. Yang kita tahunya dia orang nafas panjang, kenapa wakaf di situ? Dia orang muda, suara latah molek, nafas panjang molek, kenapa duk berhenti situ? Ni jadi canggung sikitnya. Kita bermazhab Syafi'i, wakaf di situ bagi orang yang boleh wasa comel, khilaful aula, tidak elok. Kita bermazhab Syafi'i. Tengok Syekh Arab memang kok mana pun dia wakaf di situ sebab di situ hujung ayat. Ada ni. Syekh Arab ni kadang-kadang hak tempat hak tidak ada khilaf wakaf diwasal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tempat tak ada khilaf itu tempat wakaf diwasah. Tapi siapa di siratal ladzina an'amta alaihim, tak ada ya ke wakaf situ juga, walaupun hak lain tempat wakaf tak ada khilaf diwasah. Tempat siratal ladzina an'amta alaihim tempat wakaf khilaf ulama, wakaf mazhab Hanafi Maliki. Tapi dia tetap akan wakaf di situ. Nak tunjuk mazhab akunya di situ tempat wakaf. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kenapa wasah? Ni pasang dia gitu. Biasa kita dengar semalam tarawih lah. Tapi orang kita pun turut juga. Orang kita turut, kadang-kadang turut pun tak comel lah. Tempat wasal, tempat wakaf dia wasal, tempat wasal dia wakaf. Contoh ni contoh. Baca sedar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang ni tempat wakaf diwasal. Tempat wasal diwakaf. Nak pakai hak mana tu? Ihdinas siratal mustaqim tu tempat wakaf, kenapa kamu wasal? Nabi baca Fatihah, sahabat meriwayatkan Nabi baca satu ayat summa yaqif. Sebab Nabi berhenti. Nabi baca satu ayat suratul Fatihah summa yaqif, Nabi berhenti. Sunnah Nabinya berhenti di tiap-tiap hujung ayat. Itu sunnah Nabi. Nabi baca satu ayat Fatihah, sahabat menceritakan Nabi summa yaqif, Nabi pun berhenti. Sambung satu ayat summa yaqif, Nabi pun berhenti. Itu Fatihah sunnah Nabi. Wakaf di tiap-tiap hujung ayat, bukan wasal. Sekarang dia wasal tempat wakaf, dia wakaf tempat wasal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tiba-tiba nak sambung semula siratal ladzi, dia ambil semula siratal ladzi. Ni pesen mana wallahu alam. Ingat baik, tadi dia baca dah siratal ladzina an'amta alaihim, dia mengulangi balik siratal ladzina an'amta alaihim, baru dia wasal, dia panggil mengulangi rukun qauli. Tak ada mengulangi rukun qauli. Jangan ingat mengulangi rukun qauli ni mengulangi satu Fatihah, bukan.
Mengulangi satu patah sama telah lah. Mengulangi satu huruf pun dipanggil mengulangi rukun kauli. Mengulangi rukun fi'li kita maklum batal. Rokok kita ulang jadi 2 kali, batal. Sujud kita ulang jadi 3 kali, batal. Itu mengulangi rukun fi'li kita maklumlah batal. Mengulangi rukun kauli hukumnya makruh dan batal pada pandangan dhaif. Makruh tetap dah. Sekarang ni dia baca dah siratal ladzina an'amta alaihim kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu siratal ladzi bawa ambil lagu pula. Itu panggil apa? Mengulangi rukun kauli. Pandangan muktamad makruh. Pandangan dhaif batal sembahyang. Ni pasal apa buat kerja gini ni. Kita pergi pada hukum pekoh tu. Kita nak cerita bab bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama di suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua di suratul Fatihah. Al-Quran susung ayat seumpama tu. Jadi kitab pun turut Al-Quran. Kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Jadi menurut ikut aturan Al-Quran. Satu laginya kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya sebut dah minggu lepas ni. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setengah riwayat fahuwa ajzam, setengah riwayat fahuwa abtar. Aqta' ke ajzam ke aqta' terpotong, abtar ajzam sama je lah, terpotong. Cuma ajzam ni ada makna penyakit kulit, penyakit bala, penyakit kusta, ajzam. Tapi ajzam ni juga ada makna dengan makna aqta' juga. Dia dari segi lugah bahasa. Ajzam ni ada makna penyakit juzam, dipanggil penyakit, dia bilang kita dipanggil penyakit bala. Bala ni jenis kulit jadi putih tu. Itu ajzam. Tapi ajzam juga dengan makna aqta'. Maka fahuwa ajzam tu dengan makna apa? Dengan makna yang kudung jugalah, yang terpotong juga, yang kudung. Sama makna dengan aqta', sama makna dengan abtar, kudung belakang. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa, maka tiap-tiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah tadi aqta', terpotong. Jadi ajzam pun terpotong, abtar pun terpotong, makna qalilul barakah, kurang keberkatan. Wa naqisuha, an-naqis kurang keberkatan, sama makna. Mana kurang keberkatan kalau tidak dimulai dengan bismillah. Mafhum di situ maknanya Nabi suruh mula dengan bismillah pada tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak. Tapi tidak ada secara mantuk, secara direct, secara langsung tidak ada Nabi bersabda tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak hendaklah kamu memulai dengan bismillah. Itu secara mantuk dipanggil, secara apa? Secara direct apa? Secara jelas lah. Tidak ada. Berarti dipanggil beramal dengan mafhum hadis. Mafhum macam mana? Dan Nabi kata tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillah, perbuatan tu terpotong. Faham kitanya. Nabi nak kita mula dengan bismillah lah. Itu mafhum dia panggil. Pada ni. Bukan Nabi kata direct, dia panggil mafhum. Dia terkadang khilaf di kalangan ulama ni, dia tak ambil mafhum, dia ambil mantuk saja. Jadi timbul khilaf kalau buat hukum pekoh.
Kita bahir lagi tak lain tu. Ni contoh-contoh. Hak mantuk hadis. Mantuk hadisnya Nabi kata iza balaral ma'u kullatain lam yahmil khubusa. Apabila air sampai 2 kolah, air itu tidak akan menanggung najis. Makna air yang sampai 2 kolah tak akan jadi najis. Dalam hadis yang lain pula, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Air tidak akan menajis oleh air akan sesuatu melainkan apabila berubah. Berubah dia punya sifat dia lah. Air tidak akan jadi najis melainkan apabila berubah. Satu hadis, air yang sampai 2 kolah tak akan jadi najis. Pandai ni. Maka dia pun catung 2 hadis ni. Dengan bahawa air tidak akan jadi najis melainkan apabila berubah, walaupun 2 kolah najis lah. Tapi kalau air sampai 2 kolah, macam mana pula kalau kurang 2 kolah? Pandai ni. Nabi kata air bila sampai 2 kolah tak akan jadi najis, tidak akan menanggung najis, tidak akan jadi najis. Kalau air sampai 2 kolah, air tak sampai 2 kolah, najis dah. Tu mafhum, Nabi tak kata. Nabi hanya kata air bila sampai 2 kolah tidak akan jadi najis. Kalau tak sampai 2 kolah, jadi najis ya. Siapa kata? Mafhum. Bukan Nabi kata. Mafhum. Itu mazhab Syafi'i kita pakai. Kalau air tak sampai 2 kolah jatuh najis, walaupun tak berubah hukumnya najis. Sebab apa? Ambil mafhum hadis. Air sampai 2 kolah tak akan jadi najis. Kalau tak sampai 2 kolah najis. Itu mafhum, bukan Nabi kata. Tapi mazhab Syafi'i pakai mafhum ni. Mazhab Maliki, Imam Nawawi tak pakai ni. Maknanya kalau air tak sampai 2 kolah jatuh najis, tak akan jadi najis melainkan berubah. Pada ni timbul khilaf-khilaf fiqh ni. Sebab Nabi tak kata hanya mafhum sahaja. Bukan mantuk. Bukan Nabi kata air kalau tak sampai 2 kolah jatuh najis. Contohnya air 1 berdi jatuh tak cicak, maka najis lah. Nabi tak kata. Nabi kata air yang 2 kolah tak akan jadi najis. Tak sampai 2 kolah, Nabi tak kata. Tapi mafhum di situ, kau 2 kolah tak najis, tak sampai 2 kolah jadi najis lah. Tu fiqh dalam mazhab Syafi'i kita. Dia ambil mafhum, dia panggil. Itu main mafhum lain, mantuk lain. Jadi beramal dengan mafhum. Mana perbuatan bernilai pada syarak, kenalah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, perbuatan tu akan jadi terpotong, kudung, kurang barakah. Aqta', ajzam dan abtar. Abtar ni juga terkadang dengan makna terputus baka. Abtar, terputus baka. Pada terputus baka. Sebagaimana puak-puak kafir Quraisy kata ke Nabi kita adalah terputus baka. Sebab anak lelaki Nabi SAW kita maklumnya mati kecil belaka. Ada ni. Anak perempuan je mati besar, mati orang tua. Anak lelaki 3 orang tu mati kecil belaka. Maka orang kafir Quraisy kata ke Nabi abtar nah. Pada ni Nabi ni apa? Terputus keturunan. Sebab anak lelaki mati pada masa budak belaka. Apa hikmah Allah Ta'ala matikan anak Nabi pada masa budak? Hikmahnya, anak Nabi-Nabi yang lain, ayah Nabi, anak Nabi, bukan ayah anak, cucu Nabi. Bukan cucu, cicit pun Nabi. Nabi Ibrahim AS, anaknya Nabi Ishaq, anaknya Nabi Yaqub, anaknya Nabi Yusuf. Anak, cucu, cicit Nabi belaka tu. Anak Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi. Dia banyak ayah Nabi, anak Nabi kan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Betul tak susunan tu? Nabi Yusuf alaihimussalatu-wassalam. Tengok tu. Tiba-tiba anak Nabi jadi orang biasa. Kalau anak lelaki tu mana hidup sampai ke besar.
Jadi malapun situ kuranglah anak nabinya. Nabi lain anak jadi nabi. Nabi SAW anak jadi orang biasa. Kalau anak lelaki Nabi ni siapa ke besar tak mati, faham tak? Jadi Allah Ta'ala mati daripada budak supaya tak jadi kurang. Ada ni kan biasa kan, kalau ayah tu tuan guru, anaknya tuan guru, dia bersilih berganti, pondok diganti oleh anak, disilih berganti gitu. Baru mana anak ni jadi macam ayah standard lah. Sekarang ni tak ni, anak kepada selebih-lebih Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi anaknya jadi manusia biasa. Maka Allah Ta'ala matikan anak lelaki kecil-kecil belaka. Atau orang kafir Quraisy pun kata Nabi kita ni abtar. Abtar mana apa? Nabi kita ni dia gitu lah dok. Nak panggil apa? Tak ada keturunan lah. Apa? Terpotong keturunan. Gitulah. Maka Tuhan pun jawab, inna syani'aka huwal abtar. Tuhan kata, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencerca akal engkau tu yang Muhammad, dia yang abtar, bukan engkau. Abtarnya macam mana? Hak cerca akan dekau tu mati kafir, maka terputuslah keturunan. Walaupun hak kafir Quraisy, kafir Abu Jahal, anak je Ikrimah mati syahid, sahabat Nabi mati syahid, tapi adakah Ikrimah tu boleh bagi manfaat pada Abu Jahal? Tak boleh, sebab dia mati kafir. Jadi orang yang cerca akan dikau tu yang Muhammad yang abtar, yang putus keturunan sebab dia mati kafir. Maksud situ. Bila dia mati kafir, walaupun anak ni sahabat, Ikrimah radhiyallahu anhu tu sahabat, mati dalam peperangan, mati syahid, abtar Abu Jahal. Terputus keturunan. Kan anak ni kan manfaat besar pada ayah. Dah ni mati kafir, abtar. Jadi orang cicit akan nikah yang itulah yang abtar, yang terputus keturunan sebab mati kafir. Sebab tu dia bab iman, bab akidah ni penting. Kita sebut hak berkaitan dengan mati anak Adam, terputuslah amalan melainkan 3 perkara. 3 perkara tu tidak akan terputus amalan, tidak akan terputus pahala jika kita mati dalam iman. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Kita minta supaya Allah Ta'ala akhiri kehidupan kita dengan kesudahan yang baik. Al-maut alal iman. Mati dalam iman ni lah barulah dapat pahala yang berpanjangan daripada 3 perkara tu. Kalau mati kufur, waliyazabillah, tak ada lah. Tak ada ni. Walaupun dia punya sedekah jariah, buat masjid seorang diri, beberapa buah masjid untuk dia seorang, walaupun anak dia beberapa orang menjadi anak yang alim, anak yang soleh sekalipun, kalau ibu bapa tu mati dalam keadaan kufur, waliyazabillah, dia tak ada manfaat, abtar juga, terputus juga. Lepas tu kena bab pegangan, kemah molek, akidah ahli-sunnah wal jamaah, kena jaga amalan, sebab amalan tu akan menguatkan iman kita. Kekuatan iman tu lah yang akan menyelamatkan kita ketika godaan dekat nak mati. Kita belajar akidah pun tidak. Bukan kata lepas dia kita mati amalan hak anak contohnya tak akan sampai pahala kita. Amalan kita sendiri pada masa hidup pun kalau akidah kita tak betul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita sendiri ni masa hidup ni, kalau akidah kita tak betul, sama itulah pula amalan orang lain, anak kita. Kalau mati dalam keadaan akidah yang terpesong, waliyazabillah, abtar. Jadi pastikan akidah tu akidah sebenar, kemudian kuat akidah dengan amal ibadah, taat zahir dan taat batin. Jadi abtar ni ada makna terputus keturunan. Dalam hadis abtar ni terpotong dengan makna kurang keberkatan jikalau perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak, jikalau tidak dimulai dengan
bismillahirrahmanirrahim. Di perbuatan yang bernilai pada syarak ni, perbuatan yang tidak haram, perbuatan yang tidak makruh. Itu perbuatan yang dicita-cita pada syarak. Kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak, dengan bahawa perbuatan tu bukan perbuatan haram dan perbuatan tu bukan perbuatan yang makruh dan perbuatan tu bukan perbuatan yang safasif lah, yang safasifil umur. Perbuatan safasif ni perbuatan yang kotor-kotor tu tak semula dengan bismillah lah. Kita nak istinja anak kita tak payah baca bismillah lah. Kita istinja ni bukan dalam tanda, kita istinja dalam tanda memang tak boleh baca bismillah, makruh. Kalau kita istinja anak kita tu bukan dalam tanda sekalipun, bismillahirrahmanirrahim kita pasal berok anak, tak payahlah kita nak main benda kotor tu. Dalam kitab dia buat contoh, kita berkebun, kita nak tabur baja tahi, tak usah baca bismillahirrahmanirrahim lah. Kerja tu kerja comel berkebun, tapi kita nak main tahi tu, nak tabur baja tahi. Kalau tabur baja biasa tak apa. Jadi kita sudah buat kerja dengan benda yang kotor, benda yang najis, tak usahlah nak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi perbuatan yang bernilai pada syar'i, perbuatan yang tidak haram, perbuatan yang tidak makruh dan perbuatan yang tidak safasif. Jadi kita ni kira-kira bab bismillahirrahmanirrahim pun kita sambung baliklah minggu depan pula. Masa cukup dah 40 minit. Oh, jaga masa, jaga dulu mula-mula ni. Mula-mula ni jaga dulu. Kemudian tu ada senyap lajak semua. Mula ni jaga dulu. Kita jangan lupalah kita minggu lepas kita pakat dah. Jadi kita buat 3 bahagian kitab. Mula-mula kita baca Hidayatus Sibyan, mula daripada awal, mula daripada bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian kita masuk ke dalam, kita mula di rukun sembahyang. Kita mula di rukun sembahyang, yang mana bicara rukun sembahyang serta syarat ni, kita sudah masuk kepada syarat takbiratul ihram dah sebenarnya. Di tasing Quran tu kita undur baliklah kepada mula dengan hak rukun, bermula dengan rukun niat. Kemudian kitab yang ketiga tu kita sambung tempat yang sama, 20 sifat hati. Jadi kita mula hak barunya, hak Hidayatus Sibyan, hak permulaan kita mula dengan bismillah. Kemudian 8 muka surat di awal Hidayatus Sibyan tu bicara bab akidah. Jadi kita nak pergi kepada fiqh, ni bab sembahyang ni fiqh. Kemudian nak pergi pada tasawuf berkaitan dengan sifat-sifat hati, kita kena mantapkan akidah kita, pegangan kita. Kemudian kita masuk hak rukun ni, hak syarat. Panjang dalam kitab ni, kita akan sambung selepas habis hak bab akidah lah. Kita masuk kepada syarat sembahyang. Sebenarnya syarat dengan rukun ni kita kena dahulukan bicara syarat. Sepatutnya kita dahulukan bicara syarat. Tapi kalau kita dahulukan bicara syarat, nak sampai di rukun di tempat yang sama di tahsin Quran hak terdahulunya jadi lambat. Jadi kita ambil tengah sikit lah, ambil di bab rukun. Kita kena kemah bab syarat, syarat wajib, syarat sah, kena kemah tu. Tak kemah tu, rukun comel pun tak jadi apa. Tapi insyaAllah lah kita habis bab akidah, kita masuklah hak syarat untuk sah sembahyang. Jadi kita yang kedua ni kita masuk kepada rukun, muka surat 15, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula niat sembahyang, iaitu niat sembahyang atas 4 martabat, atas 4 peringkat, 4 martabat ni, 4 peringkat ada panggil dah. 4 martabat, 4 peringkat. 4 martabat, 4 peringkat ni dengan iktibar, dengan dikira segala juz'iyahnya, segala bahagian-bahagian niat.
Jadi dalam kitab Idatus Sibyan, jadi niat ni dia bagi pada 4 martabat, 4 peringkat. Gitu. 4 peringkat. 4 peringkat ni dengan iktibar, dengan kira-kira segala juz'iyah dia, segala juzuk niat. Apa juzuk ni? Bahagian-bahagian niat. Martabat yang pertama, juzuk niatnya 1, kosok sahaja. Martabat yang kedua, juzuk niatnya 2, kosok dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga, juzuk niatnya bahagiannya ada wajib ada 3, kosok, ta'arud, ta'ayyun. Martabat yang keempat, juzuk niatnya ada 4, kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Dia buat gitu. Dia buat gitu. Ini kaedah kitab je lah ni. Ini kaedah kitab. So kitab dia tak cerita gitu. So kitab dia cerita hak kosok, ta'arud, ta'ayyun dahulu. Itu tu hak sembahyang fardu. Habis hak bicara kosok, ta'arud, ta'ayyun sembahyang fardu, barulah turun kepada kosok dan ta'ayyun sembahyang sunat. Barulah turun kepada kosok sahaja sembahyang sunat mutlak. Dia gitu. Pada ni. Itu mengikut kitab masing-masing lah. Adapun dalam kitab ada tersebut disusun comel. Niat diletak 4 martabat. Lepas tu 4 martabat ni dia iktibar, dikira segala juzuk. Kalau martabat pertama hak juzuk niat hak wajibnya 1, kosok saja. Ta'ayyun tak wajib. Martabat yang kedua, kosok dan ta'ayyun. Ta'arud tak wajib. Martabat yang ketiga, ada 3 juzuk, ada 3 bahagian. Kosok, ta'arud, ta'ayyun. Martabat yang keempat, ada 4 juzuk. Kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Pada ni. Ini cara kita Idatus Sibyan. Kalau kira nampak lebih sistematik orang kira. Lebih sistematik. Ambil hak rendah. So kita dia ambil hak wajib. Hak besar dulu lah, hak besar. Hak sembahyang fardu dulu. Kosok, ta'arud, ta'ayyun tu pula. Itu dulu bicara. Habis sembahyang fardu barulah turun pada sembahyang sunat pula, sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa tu? Berwaktu bersebab, kosok dan ta'ayyun. Lepas tu sembahyang sunat mutlak je. Hak tu akhir sekali, kosok saja. Jadi dia cerita hak wajib dulu, hak besar dulu. Baru turun pada hak sunat. Berwaktu bersebab, baru turun pada hak sunat mutlak, kosok saja. Itu dalam salah kitab yang lain. Ni atas susunan kitab lah. Tapi kitab ni dak dia bahagikan niat kepada 4 martabat, 4 peringkat dengan iktibar, dengan kira segala juz'iyahnya, segala juzuk atau kita panggil bahagian-bahagian yang kita wajib kena niat. Ada ni. Macam sebut sebelum ni lah, kita belajar bab niat tu budak-budak. Dalam niat tu berapa juzuk hak wajib kita niat, mana hak sunat kita niat, kena tahulah tu. Ni sebagai contoh ni, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah Taala. Panjang tu. Lopong dengar. Tu niat yang sepenuhnya. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang-panjang tu mana hak wajib, mana hak sunat. Kena tahulah. Hak wajibnya hak mana? Hak wajib 3 je, kosok, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Tu wajibnya. Lepas tu niat tunai. Sunat aje niat tunai. Kata kalau kita sembahyang qada lama-lama niat qada, sunat juga. Ni kadang-kadang nampak dok reti kita sembahyang qada ni, niat qada wajib ke dok? Sembahyang tunai niat adaan sunat. Sembahyang qada niat kita qadaan sunat. Tapi niatlah sunat ni. Tapi nak cerita apa hukum? Kita ingat ke kalau sembahyang qada, niat qada tu jatuh wajib, maknanya juzuk niat kita tak lepas. Juzuk niat, bahagian niat. Sembahyang fardu, sembahyang qada pun sembahyang fardu juga. Macam sembahyang tunai, bezanya sembahyang tunai dalam waktu, sembahyang qada habis waktu. Mana kita sembahyang tunai dalam waktu subuh, pagi tu kita dah sedar pukul 7.30 dah. Sembahyangnya sama je, cuma bezanya dah waktu habis
maka sembahyang tu jatuh hukum qada. Jadi kalau sembahyang waktu niat adaan sunat. Habis waktu niat qadaan pun sunat. Ada ni. Bukan kalau terus salah. Kita ingat aku subuh ada lagi. Kita pun sembahyang subuh niat tunai. Tengok-tengok jam tu tak gerak dah 7 lebih dah. Kita habis waktu dah. Kita niat tunai. Kita ingat ke baru pukul 6.30. Kena-kena jam tu mapuh dah, tak gerak dah. Jadi sembahyang hak kita niat tunai walhal habis dah waktu subuh jadi qada dengan sendiri. Kita bangun subuh tengok Allah 7 lebih 7.30 dah. Kita pun niat qada, kena-kena mata kita pindah. Pukul 6 lebih barunya Allah kita niat qada dah tadi, jadi tunai dengan sendiri. Tapi nak ceritanya juzuk niat tu mana hak wajib, mana hak sunat. Hak ni fardu ain kepada kita. Ya, kita boleh niat panjang saja aku sembahyang fardu zuhur tunai makmum 4 rakaat apa semua kerana Allah. Ada satu ketika kita jadi terganggu. Jadi kita nak capur dengan nak jadi macam penyakit waswas ni. Masa dulu-dulu kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum apa semua kerana Allah. Niat menghadap kiblat tu jarang kita niat. Memang disunatkan. Menghadap kiblat tu wajib syarat sah sembahyang. Niat menghadap kiblat tu sunat. Kerana Allah wajib untuk dapat pahala sembahyang. Sebut kerana Allah tu sunat. Ada ni. Jadi sekarang ni kita nak niat panjang macam amalan kita selama ni jadi macam tak berapa nak boleh dah sebab sekali takbir tu jadi mungkin serabut duk mikir qawi semua kali. Serabut duk mikir qawi. Dah qawi main duk 400, 600, 400. Kejut kita orang tua. Kita dah tengok 400 tu di mana, 600 tu di mana. Separuhnya dalam tembok. Tahu dalam tembok? Dipanggil kluster tembok. Ya, tembok mana? Bukan tembok ni. Tembok apa? Hak dalam penjara tu, hak banyak-banyak tu. Hak COVID hak dalam penjara tu 1,100 lebih dah banduan serta kaki tangan penjara 1,100 lebih dah. Hak puak-puak ni. Dia tahan orang masuk dalam penjara. Jadi kena-kena hak dia tahan tu positif. Hak ni yang menjangkiti hak dalam tu. Dalam penjara mana ada penjarakan dia duduk padat gitu. Ni hak banyak-banyak ni hak ni buat ni. Macam hak kemarin pula hak banyak Sabah. Luar laut seberang laut dengan kita. Di Sabah pun dia sudah di kawasan yang dikurung dah, pada kurung. Kawasan yang sudah diperketatkan. Dia kawasan yang sudah diperketatkan, kemudian dia pun buat saringan banyak, jumpa banyak lah. Pada ni. Hak luar macam kita Terengganu, hak kemarin 4 orang. Kita kena jagalah bahagian kita, jangan wak senang lenang, tapi jangan wak takutan sangat siapa niat semayang pun tak masuk. Takut sangat ni sungguh. Kadang-kadang ni saya pergi beli kedai nak bayar ni, tuan kedai duk cakap telefon. Tu ada cakap telefon. Anak dia ke pesan mak gini pesan. Sebab apa? Sebab kampung tu ada seorang positif. Bukan kampung tu pun, kampung sebelah je seorang positif. Tapi bukan hak positif tu hak ambil kampung kena sekat di airport dah. Kawan tu tak ada rumah pun laginya. Dapat ada ni sekarang ni dia balik dari Sabah. Dia kena saringan di airport positif. Dia pun pegang lah. Tapi orang ni kampung mana? Kampung ni. Tapi dia bukan balik rumah dia. Tak apa rumah pun lagi. Hak anak dia telefon ni kampung sebelah. Kita nak bayar ni tunggulah. Ni apa anak dia pesan ni? Kena buat gini. Mak dia kedai wecik. Jadi takutlah dengan orang mana ni. Allah kata. Ayo tengok-tengok. Tanya orang, kampung mana? Kampung sebelah. Dah dia balik rumah. Dah pegang depok lagi. Dah apa takut kita lalu? Okey, anak.
Lepas tu anak lah ayat ke mak jangan cemas mak. Hak berlaku tu walaupun di kampung sebelah, dia bukan kena di kampung tu, dia kena di Sabah. Dia kena tahan di airport lagi dah nu, di pusat karantin lagi dah, bukan balik rumah pun. Lepas tu anak ni yang biar mak dia tu tenang. Ni dak ni anak ni begitu, begini ayat ke mak dia kena buat gitu, kena buat gini. Jadi panik orang tua tu kan. Mana kita bukan orang muda-muda. Macam kita kata penjarakan, kita jaga, insya-Allah tak ada masalah kita orang masjid ni. Saya sebut sama dah orang belajar ni tak nanti kawi. Tak kawi pun memang jaga penjarakan, bagus orang belajar ni. Tak ada kawi pun jaga penjarakan, dah salah bening. Duduk jauh-jauh. Kesian kau mengajar. Sungguh ada tengok orang mengajar. Tak ada orang tengok. Lepas tu orang tu duduk dinding ni bukan ni ni ada tengah ni dinding tu orang mengajar lah juga. Sepatutnya orang mengajar tutup speaker tu, mengajar kat mulut sudah, dia mari duduk depan lah. Orang duduk sampai ke belakang dia mengajar tutup speaker, mengajar kat mulut, dia mari duduk depan lah. Mana kita orang belajar ni penjarakan insya-Allah lah. Mana kita beringat, kita bukan buat lebih kurang. SOP tu kita turut lah pada ni. Nah, kita turut SOP tu, tapi jangan buat cemas sangat. Cemas sangat ni takut jadi peseng lain pula kitanya, jadi cemas dah lalu dak kena pula orang panggil ke kan. Tapi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak lumpuhkan bila masa Allah boleh lumpuhkan. Cuba tengok negara luar, sehari-hari bukan ratus, ribu. Indonesia 45,000 sehari. Indonesia Jakarta saja pun 1,000 lebih sehari. Mati ratus-ratus sehari. Kalau kita mati selama berapa bulan kita sekarang ni? 8 bulan. 7 bulan kita sekarang ni. Sama ramai dengan Indonesia mati sehari. Kita mati 140 dah kan? 141 gitulah. Indonesia ni kadang 120, 130 sehari. Ujian kepada mereka. Pada ni negara umat Islam yang paling ramai sekali ujian. Kita pun kena jagalah, kita kena bersyukur dengan hak Tuhan wi kita ni terlindung lagi lah. Hak susah-susah sikit banyak tu kita sabar, kita reda. Mana kita kena banyak tawakul, berserah kepada Allah, barulah kita dapat ketenangan. Tapi tawakul, berserah pada Allah ni bukan tidak buat sebab. Kita buat sebab ikut peraturan molek. Kita ni jadi fobia, tengok orang pun takut, orang ulur tangan pun kita takut. Yelah, seeloknya tak usah bersalam lah. Pandai ni SOP dia gitu. Dah bersalam tu sunnah Nabi tu. Bersalam sunnah Nabi. Kita ikut aturan pek berkuasa pun sunnah Nabi. Kita berusaha untuk melepaskan daripada merebak penyakit pun sunnah Nabi. Berjabat tangan tu sunnah yang sunat. Mana kalau kita tinggal hak sunat-sunat, kita ikut sunnah, ikut peraturan tu sunnah. Kita ingat ke sunnah ni satu perkara je. Dok. Kita ikut hukum hakam. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita ni dengan orang tua, dulu kita jumpa orang tua, kita ulur tangan dulu. Sekarang kita jumpa orang tua, kita tunggu orang tua ulur tangan. Sebab apa? Kita tak ulur tangan dulu sebab dia orang tua. Takutkan jadi apa-apa ke dia. Dia orang tua. Kita orang muda. Orang muda. Tua juganya, tapi dia orang tua lagi. Jadi yang muda sikit. Dulu kalau kita jumpa orang tua, kita ulur cepat-cepat. Sekarang ni kita jumpa orang tua, kita tangan tengok dulu. Dia nak ulur. Tak diulur, kita sambut je lah. Dia ulur, kita tak sambut lah. Sebab apa? Sebab kita jaga dia. Sebab dia orang tua. Tapi orang tua ni ulur tangan juga, kita sambut, ada masalah. Tapi kita takkan ulur dulu. Dulu sebelum ni memang kita ulur dulu. Sebab dia orang tua, kita kena hormat ke dia. Sekarang ni kita nak jaga dia, kita takkan ulur tangan dulu. Dia ulur, kita sambut je lah. Perkara tu tak ada apa SOP tu, tapi kalau ada apa-apa berlaku akan jadi isu lah. Bersalam di situ, bersalam di sini. Walaizabillah, tiba-tiba positif hak mana hak bersalam tu, ketakutanlah orang lainnya pula. Sebab apa? Sebab kita dah ikut SOP. Mana kita ikutlah, kita berserah kepada Allah,
Kita redha dengan qada Allah, hati kita jadi tenang. Tapi berserah bukan berarti kita tidak melakukan asbab. Kita ikut peraturan molek lah. InsyaAllah kita ni orang majlis surau biasanya disiplin. Orang duk soal semua kan, majlis surau sahaja jaga penjarakan. No pasar raya nak ceritanya majlis surau terbaik. Ada majlis surau terbaik. Sebab apa? Sebab ini tempat yang paling mulia. Pasar tempat yang paling buruk. Jadi padanglah pasar ini tidak jaga disiplin. Kita masjid tempat yang paling mulia. Orang masjid pula orang yang paling disiplin. Gitu ya. Alhamdulillah lah. Kita tak using mana orang masjid ni. Sebab masjid ni diteratur molek. Orang hok luar hok masalah. Pada ni. Tak ada lagi sekarang ni, tak ada. Berjangkit tidak ada mari daripada masjid. Tak ada sekarang ni. Alhamdulillah lah. Kita jaga bahagian kita, tapi kita jangan terlampau takut sangat. Kita kena lebih bertawakul, sabar, redha. Usaha kita usaha. Jadi sekarang ni kita nak cerita bab payah niat tak ni tu. Cerita bab payah niat. Selit gila. Dah kita nak setuju juga bab kawik ni. Jadi nak selit macam mana? Kita lari sikit, kita ambil. Jadi kita biasa niat panjang sama-sama. Dah kita ngapa daripada budak kan? Kita ngapa daripada budak niat kita ngapa ni panjang semua. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai. Macam niat puasa lah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Masa tu mana kita reti bahasa Arab? Kita reti bahasa Arab. Tapi nawaitu sauma ghadin kita reti. Gapo ghadin tak tahu lah. Mana orang tua ajar kita ni niat yang lengkap. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Kalau kita semayang seorang tak ada makmum. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi Ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tahun ini. Tahun ini mana royak? Bukan tahun depan ni. Tahun ini puasa. Niat malam ni takkan nak puasa tahun depan. Niat malam ni takkan nak puasa lusa. Ghadin lah esok lah. Kita niat malam, kita nak puasa ghadin. Tak apa? Niat malam nak puasa lusa. Esok lah. Tapi sebutlah niat esok, tahun ini. Kan panjang tu. Kalau kita payah nak dapat niat, nak kira mana? Kalau kita tak tahu mana hak wajib, kita niatlah macam mana orang tu kita ajar tu, capung hak sunat tu. Tapi kena tahu mana hak wajib. Bila tahu wajib, bila kita agak sukar untuk dapat niat, kita pun potonglah. Bukan kita sengaja nak tengok sunat ni. Kita sudah jadi bermasalah sekarang, bermasalah. Tak macam dulu-dulu. Dia gini. Dia dalam bab waswah ni, kita bila bertambah ilmu, kita belajar, dia banyak mai godaan waswah ni baik. Dia waswah ni digoda kepada orang yang comel. Orang hak tak reti ke persatu tu elok-elok je. Masa kita dulu tak reti apa-apa, elok-elok je. Bila kita belajar ni, kita cermat molek, mari macam-macam dah. Hak tu jadi payah, hak ni jadi payah. Jadi payah dah apa ni? Dia ganggu dah. Syaitan ganggu pada ni. Jadi dulu kita okey dapat niat yang panjang. Sekarang kita jadi macam payah. Kita mungkin terpaksalah kena buang hak sunat. Nak buang hak sunat, kena tahulah mana hak sunat, mana hak wajib. Jadi hak panjang niat semayang tu, hak wajib qasa, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. 3 tu mesti ada. 3 tu mesti ada. Dalam takbiratul ihram. Tadi hak niat puasa. Hak wajibnya qasa dan ta'ayyun saja. Ta'arud sunat. Qasa dan ta'ayyun saja. Nawaitu sauma Ramadan. Tu je. Tak wajib. Nawaitu sauma qasa Ramadan ta'ayyun. Nawaitu sauma fardi Ramadan. Sebut fardu ta'arud sunat sahaja. Kita sebut fardu pada sembahyang fardu zuhur wajib. Saja aku sembahyang zuhur tak sah. Ada ni. Sebut fardu ta'arud dia panggil wajib kalau sembahyang fardu. Sebut fardu ta'arud pada puasa Ramadan sunat. Nawaitu sauma fardi Ramadan. Saja aku puasa fardu Ramadan. Saja aku puasa qasa. Fardu dipanggil ta'arud. Ramadan dipanggil ta'ayyun. Sebut ta'arud tu sunat juga.
Jadi wajibnya nawaitu sauma Ramadan. Aku puasa Ramadan. Faham? Esok hari lah puasa, takkan lusa pula. Sebut esok hari sunat. Sebut fardu sunat. Sebut tunai sunat. Yang wajibnya qasa dan ta'ayyun. Nawaitu sauma qasa Ramadan ta'ayyun, nyatakan Ramadan ke kafarah ke tu nyatakan nazar ke dia kena ta'ayyun kan. Kalau Ramadan kalau kafarah. Kalau kata nazar saja aku puasa nazar. Saja aku puasa qasa nazar tu ta'ayyun dia panggil. Kalau hak puasa tu puasa fardu. Ni nak tahu juzuk dia, bahagian dia. Sebab apa? Sebab tadilah terkadang kita mungkin kena kurangkan sikit juzuk dalam niat, sebab kita tak sama macam dulu. Dulu mudah dapat niat, sekarang jadi payah sikit. Faham tak ni? Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni disusun mengikut juzuk. Martabat yang pertama satu bahagian je niat qasa. Martabat yang kedua dua bahagian hak kena niat qasa dan ta'ayyun. Martabat yang tiga juzuk yang kena niat qasa ta'arud ta'ayyun. Martabat yang keempat 4 juzuk kena niat qasa ta'arud ta'ayyun nafsah. Macam mana tu? Dia kata Hidayatus Sibyan. Dia ada 4 martabat dengan iktibar, dengan dikira segala juz'iyahnya, segala bahagian-bahagian niat. Martabat yang pertama iaitu martabat niat yang pertama, sembahyang yang memada pada niatnya, pada niat sembahyang dengan qasa jua. Artinya meniat akan zat sembahyang jua. Aku nak sembahyang tu qasa. Sahaja aku sembahyang tu lah. Lepas tu jangan duk tanya pula, ustaz kalau dok sebut sahaja boleh ke dok? Orang tanya gitu pula, sahaja ke, bahawasanya ke, sesungguhnya ke, qasa aku nak semayang. Tu qasa. Tapi dah kita tak sedar tukar-tukar lah, kita duduk niat sahaja-sahajalah. Dia tanya, kalau dah sebut sahaja, dah sebut sahaja, sebut bahawasanya, sesungguhnya. Jadi panjang pula tu. Comel dah lah, sahaja aku semayang. Mana apa? Aku nak semayang. Mana aku semayang lah ni. Berdiri ni boleh kata berdiri macam-macam tak? Berdiri ni kosoknya nak semayang. Dia panggil meniat akan zat semayang jua. Mana contoh seperti di niatnya nawaitu usolli. Artinya sahaja aku semayang. Ni biasa kitanya, sahaja aku semayang. Mana apa aku semayang. Itu dia panggil qasa. Aku puasa. Itu dia panggil qasa. Pada ni. Hak martabat yang pertama ni qasa je wajibnya. Saja aku semayang. Ta'ayyun nyatakan apa? Sunat. Tak wajib dah lah. Pada ni qasa saja hak wajib. Sekarang ni kita niat bukan niat hak wajib saja. Kita akan campur belakalah dengan niat-niat hak disunatkan. Tapi kita nak kenal dulu mana hak wajib, mana hak sunat dalam juzuk-juzuk niat. Hak tu mustahak kitanya. Bukan maksudnya kita nak buat hak wajib saja, bukan. Hak sunat jangan tinggal. Cuma nak tahu mana wajib, mana sunat. Sebab kita belajar dalam bab fiqh ni, nak luluh fardu ain fiqh sembahyang contohnya, kita boleh beza mana wajib, mana sunat. Macam tadi hak panjang tadi tu kan, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tu naik makmum apa semua tu panjang tu, kita boleh beza hak panjang-panjang tu hak wajibnya qasa ta'arud ta'ayyun, saja aku sembahyang fardu zuhur. Hak lain-lain tu hukumnya sunat. Barulah lepas kita mengaji fardu ain. Hak ilmu fiqh tu contoh dia lah. Siapa tahu kita beramal hak sunat jangan tinggal. Cuma sekarang kita nak cerita mana hak wajib. Jadi dalam martabat niat pertama ni hak wajibnya qasa jua. Sembahyang mana hak qasa saja ni? Iaitu tiap-tiap sembahyang. Yakni sembahyang sunat dah ni. Yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Dia kalau kita pergi pada sembahyang sunat, dia akan pecah kepada 3 bahagian sembahyang sunat.
Satu sembahyang sunat yang berwaktu, suatu sembahyang sunat yang bersebab, yang ketiga sembahyang sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Dia kena bagi 3 gitu. Berwaktu macam rawatib, qabliyah, ba'diyah, kapik fardu tu. Berwaktu macam isra', macam duha. Berwaktu macam tarawih, macam witir, atau berwaktu dia ada waktu dia sendiri. Pada ni bersebab, bersebab macam sembahyang gerhana, dia tak ada waktu. Bila sunat sembahyang gerhana? Bila berlaku sebab. Apa dia? Gerhana. Pukul, waktu, tak ada. Dia berkait dengan sebab. Hak berwaktu tak ada kaitan dengan sebab. Masuk waktu duha, apa duha? Masuk waktu tarawih, sembahyang tarawih. Masuk waktu witir, sembahyang witir. Dia sembahyang yang berwaktu dia panggil. Hak bersebab ni dia tidak berkait dengan waktu. Sembahyang gerhana tu bersebab. Sembahyang tahiyatul masjid bersebab. Sembahyang sunat wudu bersebab. Tahiyatul masjid ni sembahyang tak ada waktu, tak ada pukul berapa, tak ada. Berlaku sebab masuk masjid sunat sembahyang. Tak ada ni. Dia tak ada waktu, dia bersebab. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sembahyang sunat wudu pun sama, bersebab. Ambil wudu, sunat sembahyang. Waktu, tak ada waktu. Dia kira kepada berlaku sebab, ambil air sembahyang. Pada ni. Itu dia panggil sembahyang sunat yang bersebab. Kemudian bersebab dia pecah 3 pula. Ni panjang dia bicara. Kita benda perkara gini ni, kita seeloknya kita ada catatan kita sendiri. Kita ada catatan kita sendiri. Sembahyang sunat berwaktu, sembahyang sunat bersebab, sembahyang sunat tidak berwaktu, tidak bersebab. Berwaktu pula kita pecah 3. Sembahyang sunat berwaktu yang mutaqaddim, yang muqarin, yang mutaakhir. Kita kena bagi tu. Ada ni. Mutaqaddim ni sebab duduk dulu. Mana sebab duduk dulu? Tahiyatul masjid. Sebab masuk masjid, kemudian sunat sembahyang. Mana dulu masuk masjid dengan sembahyang? Masuk masjid dulu dia panggil sebab mutaqaddim, sebab duduk depan. Sembahyang menyusuli. Sebab muqarin, sebab dengan sembahyang serentak, gerhana. Nah, tengah-tengah gerhana tu kita pun sunat sembahyang. Dia panggil sebab muqarin. Sebab yang peserta panggil. Ada ni. Gerhana ketulah sembahyang. Sebab mutaakhir ni sebab duduk belakang. Sebab duduk belakang. Mana sebab duduk belakang? Sembahyang sunat istikharah. Kita sembahyang sunat istikharah kerana nanti kita nak ambil keputusan, nak buat pilihan. Dia panggil sebab duduk mutaakhir, duduk belakang. Ada ni. Mana sebab mutaakhir? Contoh sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat dulu ke niat ihram dulu? Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat dulu ke niat ihram dulu? Dah mana? Dah ingat tak? Semayang dulu, siap-siap, benar barulah niat ihram. Tapi semayang apa? Semayang sunat ihram. Ihramnya niat lagi nanti. Ada panggil sebab yang mutaakhir, sebab duduk kemudian, sebab duduk kemudian. Macam sunat istikharah tadi lah. Semayang dulu, sebabnya nanti nak buat pilihan kemudian. Sembahyang sunat ihram, sembahyang dulu. Ni ihramnya kemudian dipanggil sebab mutaakhir. Kena faham pula ni. Sebab ni nanti akan bicara berkaitan dengan boleh tak sembahyang sunat bersebab di waktu tahrim. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Boleh tak kita nak sembahyang sunat di waktu tahrim, waktu haram sembahyang sunat? Lepas subuh, lepas asar. Hak tak boleh sembahyang sebab yang mutaakhir sahaja. Sebab mutaqaddim boleh sembahyang walaupun lepas subuh, lepas asar. Sebab muqarrin boleh sembahyang walaupun lepas subuh, lepas asar. Kita sembahyang subuh siap-siap, tengok-tengok gerhana matahari pukul 6 pagi contohnya, pukul 6.30. Sembahyang gerhana matahari. Kita sembahyang subuh dah waktu tahrim. Tak haram bagi sembahyang sunat yang sebab muqarrin dia panggil. Sudah sembahyang asar siap-siap pukul 6, tengok-tengok gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana. Boleh sembahyang walaupun waktu tahrim, sebab muqarrin dia panggil. Sebab mutaqaddim samalah juga. Kita iktikaf dalam masjid,
Tiba-tiba sakit perut, kita pun keluar pergi tandas lepas subuh ni. Lepas subuh siap semayang semua kita etikaf. Kemudian sakit perut kita pergi tandas. Lepas tu kita masuk masjid semula sambung etikaf. Masuk masjid semula ni sunat semayang sunat tahiyatul masjid. Waktu tahrim tak haram bagi dia. Sebab dia panggil sebab yang mutaqaddim. Ada ni. Hak tak boleh semayang langsung tu, itu mazhab Hambali dengan Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Kita boleh. Waktu tahrim boleh. Waktu tahrim tak bolehnya sebab yang mutaakhir. Nak semayang istikharah waktu tahrim tak boleh. Nak semayang sunat ihram waktu tahrim tak boleh. Nak semayang sunat hajah waktu tahrim tak boleh. Pada ni. Ada pun hak bersebab, sebab yang mutaqaddim, sebab yang muqarrir boleh semayang waktu tahrim. Cuma jangan sengeleng nak buat lah. Sekalian macam mana lepas siap semayang subuh ni, nak semayang sunat tak boleh ni. Turun tanah sekejap, tubik daripada masjid, keluar daripada masjid, kau dah masuk balik, boleh semayang tahiyatul masjid. Kalau kita sengeleng buat gitu, sengaja buat gitu, kita masuk masjid, kita tetap tidak boleh semayang. Kalau semayang haram setidak sah. Dia panggil tahari, sengeleng pada ni. Lepas subuh ni nak buat apa keluar dulu masjid, lepas tu masuk balik, ada tahiyatul masjid tu, sengeleng buat gitu haram setidak sah. Kita semayang sunat tahiyatul masjid. Hak tadi ni kita bukan sengaja dah, kita sakit perut, kita keluar lagi tanda, kita tak boleh lagi balik nak masuk masjid semula, nak etikaf, nak baca Quran, masuk pula masjid tu semayang tahiyatul masjid dulu. Kita bukan sengaja turun nak dapat tahiyatul masjid, bukan. Dia kalau sengeleng nak semayang waktu tahrim ni, bukan kata semayang sunat, semayang qadha pun dah boleh. Semayang qadha dia boleh semayang bila-bila masa termasuk waktu tahrim. Tapi jangan sengeleng nak tuju. Waktu lain tambah qadha. Lepas subuh baru nak qadha, sebab nak semayang sunat tak boleh. Lepas asar baru nak qadha, semayang sunat tak boleh. Tuju gitu main qadha gitu tu haram, serta tidak sah. Sekalian tahari, sekalian tuju cari tak boleh. Tapi kalau kita semayang qadha pada waktu kelapangan, sebelum subuh ke, lepas subuh ke, sebelum zuhur ke, lepas zuhur ke, sebelum asar ke, lepas asar ke, ada waktu kita qadha, bukan sekalian nak cari waktu tahrim, maka bolehlah walaupun waktu tahrim pun. Ada ni. Hak tu hak berkait dengan semayang tahrim, hak berkait dengan semayang yang bersebab. Satu lagi dipanggil semayang sunat mutlak. Hak tak ada waktu, tak ada sebab. Jadi iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Dalam kitab kita ni dipanjang ni. Iaitu semayang sunat mutlak. Berarti tu. Iaitu semayang sunat mutlak. Atau semayang sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Semayang sunat mutlak. Tahu tak semayang sunat mutlak? Semayang sunat mutlak ni semayang sunat yang tidak berkait dengan waktu dan sebab. Tak sebutlah saja aku semayang sunat mutlak. Faham tak ni? Macam air mutlak tu nah. Air mutlak. Mana apa air mutlak? Air yang kita kenali tanpa kita kait sakut dengan nama lain. Air teh sebut air saja tak kenal. Air Milo sebut air saja tak kenal. Dia kena sebut teh. Macam apa tu? Kait tu ada sangkut dengan nama lain. Mutlak ni tak kait lah, pandai ni. Beza satu mutlak, satunya hak muqayyad, dia panggil hak berkait. Tahu tak berkait? Berkait dia panggil qaf. Tahu tak kait? Sangkutan. Bukan kait orang puang tu benda. Mengait. Bukan tu. Berkait ni ada sangkutan. Mana air teh kena sangkut dengan teh. Air Milo kena sangkut dengan Milo. Itu bukan mutlak. Air mutlak ni air yang tak payah kait lah. Air. Gitu. Apa ni? Air saja. Saja dia jadi tak kenal pula. Kena sebut air mutlak. Nak air sikit, air mutlak. Tak sebut air mutlaknya. Air. Tak air mutlak tu. Kalau tak mutlak, air teh, air Milo, tu tak mutlak. Sebab dia berkait. Sama ni, semayang. Hak berkait ni, semayang duha, berkait dengan waktu duha. Semayang Isra', berkait dengan waktu Isra'. Semayang rawatib, berkait dengan fardu.
Semayang tarawih berkait dengan waktu. Semayang witir berkait dengan waktu. Tu bukan mutlak nah. Semayang gerhana matahari, tu berkait dengan gerhana matahari. Semayang gerhana bulan berkait dengan bersangkut paut dengan gerhana bulan. Semayang sunat wudu, semayang yang berkait dengan masuk masjid. Itu dia panggil semayang yang bukan mutlak. Hak mutlak ni dia langsung tidak berkait dengan sebarang waktu, langsung tidak berkait dengan semayang sebab. Dia panggil semayang sunat mutlak. Semayang sunat. Gitu. Faham tak ni? Bukannya saja aku semayang sunat mutlak, bukan begitu. Mana? Semayang yang tidak berkait dengan waktu dan semayang tidak berkait dengan sebab. Itu semayang sunat mutlak. Boleh semayang bila-bila masa, jangan waktu tahrim sudah. Banyak mana lah buat lah. 1 rakaat wisalam boleh, 2 rakaat lepas tu wisalam boleh, 10 rakaat wisalam boleh. Yang afdalnya 2 rakaat wisalam, 2 rakaat wisalam. Semayang apa tu? Semayang yang tidak berkait dengan waktu, semayang yang tidak berkait dengan sebab. Tak ada. Semayang duha habis dah. Ni zuhur lambat lagi, nak semayang apa? Kita duduk rumah, mana ada semayang tahiyatul masjid? Kita kan masuk masjid, nak semayang apa? Ada dah semayang. Duha habis dah semayang. Duha habis dah. Habis dah semayang duha. Berapa rakaat? 2. Habis bila 2? Habis ni 8 baru habis. Sebanyak-banyak duha 8. Allah nak semayang apa Ustaz? Habis dah. Habis apa? Semayang duha siap dah. Siap dah semayang duha? Siap dah. Nak semayang apa pula tak tahu ni? Siap dah. Berapa rakaat? 2. 2 siap bila? Siapnya 8. Siap dah tu. Nak semayang apa? Semayang sunat mutlak. Semayang sunat. Semayang sunat lah. Tapi tak ada kait dengan duha dah. Sebab cukup dah 8. Tak ada dah. Sebab tak berlaku apa-apa sebab. Dipanggil semayang sunat. Dalam niatnya kosok saja. Allahu Akbar, aku nak semayang. Dah cukup lah. Tu ya, kosok saja. Martabat yang pertama, 1 juzuk saja niat, iaitu kosok. Tapi nak comel niat penuh lah. Sahaja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Comel dia gitulah. Kita cerita tak ada cerita hak wajib. Aku nak semayang, dah lah, kosok saja. Nak comel saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Kenapa tak letak nama? Nak nama apa? Waktu tak ada. Sebab tak ada, nak letak nama apa? Tak ada nama lah. Itu bagi semayang sunat mutlak. Tapi bukan nama dia mutlak. Semayang sunat gitu. Ada ni. Tak kait dengan waktu dan tak kait dengan sebab. Dan yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan semayang hajah dan istikharah. Ini ada kitab ni, semayang tahiyatul masjid pun diletak martabat yang pertama. Ini pandangan daif, pandangan muktamad. Semayang sunat tahiyatul masjid duduk di martabat yang kedua. Sebab tahiyatul masjid bukan semayang yang tidak bersebab. Dia ada sebab, itu masuk masjid. Ni dia jadi semayang tahiyatul masjid ni kosok saja juga. Pandangan muktamad kosok dan ta'ayyun saja aku semayang tahiyatul masjid duduk di martabat yang kedua. Wallahu a'lam. Kita masa kita sampai ke 10.40. Lepas 10.40 kita biasa keluar duha ni sampai ke 10.30. Tapi oleh kerana kita ni ada 3 bahagian, kita tambahlah sikit, jadi 10.40. Tambah 10 minit je lah. Sebab kita nak baca 3 bahagian. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dah yang muka surat lagi dah. Kalau hak Jawi ni, hak Jawi lah ni, muka surat 28 baris yang pertama daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat. Jadi kita mengulupah, kita bicara berkaitan dengan mengumpat. Mengulupah kita cerita dia punya definisi mengumpat, takrif mengumpat.
Nabi SAW dia definisikan mengumpat dengan zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau, saudara pada agama, dengan barang yang benci ia saudara engkau. Itu mengumpat. Kalau kata mengumpat ni kata sebelah belakang, itu salah sangat-sangat. Itu salah sangat-sangat. Dia begini asalnya. Mengumpat ni menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci. Sekarang ni, kalau kita kata sebelah hadapan dengan perkataan yang ia benci, sahlah dia panggil mengumpat. Kan dah ni? Kalau kok hadapan, sahih mengumpat. Sebab apa? Sebab itu perkataan yang ia benci. Yang timbul persoalannya, macam mana kalau kata sebelah belakang? Kalau kata sebelah belakang, saudara kita tak dengar. Maka saudara kita nak benci macam mana? Kita tak dengar. Faham tak ni? Nabi kata, menyebut oleh engkau akan saudara engkau, saudara pada agama, dengan perkataan yang benci ia akan dia. Sekarang ni, kalau kita kata sebelah hadapan dengan perkataan yang benci, memang dia akan benci. Sahih lah mengumpat. Hak timbul persoalannya, dia benci kalau kita kata dia hadapan, dia dengar. Tapi kalau dia tak dengar, dia benci ke tak? Nak benci orang dia tak tahu. Maka dia perkoiklah jika ia dengar. Maknanya kalau kata sebelah belakang, dia tak tahu, dia tak benci. Kalau dia dengar, benci ke tak? Kalau dia dengar, dia benci. Mengumpat juga kata sebelah belakang. Gitu. Kata sebelah hadapan, sah mengumpat. Hak timbul isunya, kata sebelah belakang, dia tak dengar, dia nak benci kok mana, dia tak dengar. Kalau dia dengar, benci ke tak? Kalau dia dengar, benci juga. Mengumpat walaupun kata sebelah belakang. Makna kalau kata sebelah hadapan dengan perkataan yang ia benci selalu dah, waktu sah mengumpat. Kalau timbul persoalan, kalau tak dengar dengan bahu kata sebelah belakang, kalau dia tak dengar memang dia tak benci. Tapi kalau dia dengar, benci ke tak? Benci. Mengumpat juga kata sebelah belakang. Tu. Kita pergi ambil kata sebelah belakang sahaja mengumpat, kata sebelah hadapan tidak. Tu dah betul awal-awal lagi tu. Dah betul sangat-sangat. Kata sebelah hadapan, tu sahih. Kata sebelah hadapan tu sahih. Kata sebelah belakang baru timbul isu. Kata sebelah belakang, dia nak benci apa? Dia nak marah apa? Dia nak terasa hati apa? Dia tak dengar. Kalau dia dengar, dia benci ke tak? Dia benci. Maknanya kalau kata sebelah belakang pun hukumnya mengumpat. Bukan kata sebelah hadapan sahaja. Tapi kalau kata sebelah hadapan, tu jelas-jelas perkataan dia benci, tu sahih mengumpat. Ada ni. Kita pergi mengumpat kata sebelah belakang. Saya tak main kata sebelah belakang. Saya kata direct selalu dah depan mata hidung. Main kat belakang payah kita daripada masyarakat ni, orang jahil. Pada ni. Satu lagi yang saya sebut melepasnya, hak sebenar itulah hak mengumpat. Hak tak sebenar tu fitnah besar daripada mengumpat lagi. Kita kata benda sebenar ni, kita tak tambah-tambah. Hak sebenar itulah mengumpat. Kalau kamu tambah reka pula tu fitnah. Ni payah lalu dah. Kita dah kata kau orang ni, dah kata ke apa? Ke lembu? Kita dah kata kau orang ni, cuma cerita pula dah. Dia reka. Itu kau nama. Mengumpat ni mengata. Dia pun kita tidak mengata, kita cerita hal. Sekarang tu kau pula membawang tau. Sekarang ni membawang. Timbul istilah baru pula. Tak kata kau orang, membawang. Mana? Dia reka. Nak itu kau, nak nampak tak salah. Kita dah kata kau orang, kita cerita hal je, dia kata. Satu lagi pula, kita dah kata kau orang, kita tak ada selinga je. Sama lah ke tu. Kita dah kata kau orang, malah kata kau orang. Mu mengumpat mu punya hak, aku ni tak ada telinga je.
Tak ada telinga. Tak ada telinga pun samalah juga. Nabi kata al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Nabi kata orang yang tuntut dengar, orang yang istima', al-mustami', orang yang tuntut dengar. Syarikul qail, sekutu dengan orang yang berkata, orang yang mengumpat tu. Wahwa, dan ia orang yang tuntut dengar, ahadul mughtabaini, salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Nabi kata, tengok baik. Sekarang qail yang mengumpat hanya seorang. Kita tidak cakap sepatah pun, kita hanya mustami', kita hanya tuntut dengar. Pandai ni. Nabi kata orang yang tuntut dengar ni salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Pada ni. Yang tuntut dengar pun sama bahagian. Tapi al-mustami' ni orang yang tuntut dengar. Kalau kita tidak mustami', tidak istima' dia panggil. Contoh yang tidak mustami' ni, yang tidak tuntut dengar ni, contohnya kita bekerja. Bila bekerja ni antara satu meja dengan satu meja tu tak jauh mana. Pandai ni. Jadi dekat-dekat. Jadi hak meja sebelah tu dia duk cakap hal orang. Mengumpatlah. Mengumpat. Cakap hal orang ni dak punya uduh sikit, mengumpat. Sedapnya lah demo. Lah makan daging saudara. Makan daging saudara hak mati dah kata. Gitulah mengumpat ni. Hak Tuhan kata dalam Quran, wala yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu dan kadang saudara kamu sudah mati? Nescaya kamu akan benci. Maknanya mengumpat ni makan daging saudara yang sudah mati. Jadi kalau mengumpat, sedap, kenyang nanti tu. Sedawa mengumpat, makan daging saudara tu, kenyang tu. Kan dia apa? Barulah disetok tu. Ke marah? Marah pula. Sibuk orang, mana orang nak cakap pun. Dok, bunyi makan sedap sangat nanti rehat nanti pergi makan lah, kenyang dah makan daging saudara. Kan dia? Pernah dua orang sahabat berjumpa dengan Nabi nak minta dia ada roti, sahabat ni dia tak ada regu tak ada. Regu ni apa, kuah lah kita kata dah, regu dia tak ada. Jadi sahabat minta dengan Nabi, regu roti pun minta dengan Nabi SAW. Nabi ni kadang-kadang tak ada makanan kan. Jadi sahabat Nabi pun kata, kamu sudah makan dah kan? Nabi kata minta gitulah maksud lebih kurang. Dia minta, dia ada roti, sahabat ni dua orang, dia minta macam regu lah, kuah ke gitulah pasangan roti tu. Nabi kata kamu berdua sudah makan. Sahabat ni pelik makan bila pula? Tadi kamu mengumpat saudara kamu sudah makan daging saudara kamu. Nabi kata kenyang dah nak minta regu roti apa dah, kenyang dah. Kan dia orang mengumpat kenyang lah mengumpat makan daging saudara. Daging saudara ni daging manusia. Daging manusia pula hak mati dah. Ni macam orang batuk ni. Tak macam orang batuk dah. Orang batuk ke orang dia hak jenis makan orang. Makan daging orang tu. Batuk. Jangan itu. Dukang tu cerita marah dia orang-orang. Tapi cerita dulu adalah hak jenis makan daging orang. Ni makan daging orang ni. Orang upat ni makan daging orang. Ada ni. Jadi kalaulah kita berada di tempat yang sama, tempat kerja, kita nasihat pun gitulah. Dia ada erti je, dia pun bercakap. Kita tidak tuntut dengar tapi terdengar, kita tak terbabit. Nabi katalah al-mustami'u, orang yang tuntut dengar ni, orang ambil dengar. Pada ni, orang hak betul-betul tadah telinga. Adapun orang yang hanya terdengar kerana berada di tempat yang berhampiran, maka dia tak ada saham, tak ada bahagian tu. Dia hanya terdengar. Kalau kita kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dia tak ambil tahu pun. Maka tak ada bahagian. Dia tidak akan bersekutu. Tak ada ni. Cuma takut tak tahan lama tu lah. Tak tahan lama. Benda cerita semula.
Terus ada cerita molek dekat ni kita dah bunyi sedap dua kali kawan tu kena mengupak. Kim dia kita nak tuntut dengar dah pulaknya. Tadi tak mau tuntut dengar, patut dia nak tuntut dengar pula. Atau al-mustami' dia panggil. Sebab tu hak kita biasa duduk orang ceramah duk baca hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an tu kan. Hendaklah kamu jadi orang yang berilmu. Wajib tu. Wajib alim fardu ain. Kalau tak alim fardu ain maka wajib kamu kena belajar. Sebab kamu belum alim fardu ain. Alim fardu ain tu wajib. Kalau kamu belajar ni berkitab apa semua kita dah pandai. Nabi kata au mustami'an, ataupun kamu di kalangan orang yang tuntut dengar. Mustami'. Mana orang masuk kelas betul-betul nak ngaji. Itu mustami'. Kita duha tak ada isu, biasanya hak maghrib. Hak maghrib ni bukan semuanya mustami'. Bukan semuanya orang yang nak tuntut dengar. Orang yang hanya nak datang solat berjemaah, kemudian orang mengajar dia hanya terdengar, dia tak peduli pun. Ni tak ada bahagian. Tak ada. Hak Nabi kata wastama'a ma yaqul. Tak ada ni. Melangkah kepada majlis ilmu, satu langkah satu kebajikan. Faiza jalasa indahu, duduk di majlis ilmu, wastama'a ma yaqul, dan tuntut dengar apa yang dia ajar. Tuntut dengar. Maka tiap-tiap kalimah yang kita dengar satu pahala, satu pahala, satu pahala. Hak tuntut dengar, wastama'a, istima'. Orang mustami', orang yang tuntut dengar. Kalau dia hanya nak tunggu semayang berjemaah isyak, dia duduk tak tahu je. Itu tak masuk tu. Kadang-kadang orang seumpama ni bukan saja tidak tuntut dengar, bukan dia bosan pula dah. Tak habis-habis lagi ni isyak masuk dah ni, masih lagi nak mengajar lagi, aku nak main isyak ni. Ni dia benci pula. Ada ni. Kadang-kadang benci dalam hati, kadang-kadang tubik mulut pun. Kadang-kadang sengaja bersembang di belakang. Kadang-kadang sengaja pula kritik lah, begitulah, begini belakang. Mana apa tu? Dia tidak ada mustami'. Memang dia tak mahu tuntut dengar. Dia hanya nak berjemaah maghrib dengan isyak saja. Ada seumpama ni. Pada ni. Kadang-kadang majlis besar-besar. Dia sapa lama isyak dah berhenti lagi. Pusing belakang. Dah duduk. Lepas tu cakap orang ni. Ni, apa dah berhenti lagi ni? Nak semain isyak. Orang lain duduk diam je, dia seorang je. Mana kita panggil dak macam orang ramai lah, faham tak? Orang dak macam orang ramai ni pasal mana? Gi masuk bila subila azan. Orang bila dah tahu je. Orang tua ni. Kata pasal mana ni wala lupa nak makan obat berkali. Kan sekarang ni kan. Sekarang ni kalau pelik-pelik, ni lupa makan obat ni. Dalam FB tu kan, kalau pelik-pelik lupa makan obat. Kalau pelik-pelik, ni minum air ketung ni. Minum air ketung tau. Kalau FB tu lah minum air ketung. Kena air ketung. Mana apa dia tak embuh sebenarnya, tapi ni terdengar. Naknya dah mustami', orang yang tuntut dengar. Bahawa ada bahagian. Ada ni. Biasa mana tempat pun. Mana kadang-kadang mereka berbuah-buah, duduk peduli, boleh kata macam-macam pula kawan ngajar. Dia berbuah-buah, dia tak faham. Bila tak faham, payuh dah nak payuh kan. Orang tumpu belajar, kita bersembang. Sebab kita tak ambuh ilmu pun. Tu bila lambat sikit berhenti, dah puas hati lah. Sebab apa? Sebab nak semayang berjemaah sahaja. Anaknya mustami' tuntut dengar. Jadi hak tadi kita bicara bab mengumpat, hak tuntut dengar. Tu dia pun termasuk juga. Kalau hanya terdengar, kita tupang kereta orang, tuang kereta duk cakap orang, dan kita nak kata orang kan disuruh tinggal kita mana-mana pastor kan lelah kitanya. Kita pun tengok keluar, tengok pemandangan, tengok pokok, tengok rumah. Dia duk cakap dengan kawan di depan ni. Masuk tak dengan kita? Masuk, bukan tak masuk. Dia cakap kuat apa tak masuknya, tapi kita istimak ke tak? Kita tuntut dengar? Tidak. Maka kita tak masuk dalam hak orang mengumpat tadi. Jadi jangan buat alasan, kita tak mengumpat, kita dengar saja, sama. Tadi pula takrif mengumpat, kena faham molek. Mengumpat ni bukan kata sebelah belakang. Mengumpat ni kata akan saudara engkau dengan perkara yang benci, dan mengumpat ni adalah kata perkara yang sebenar. Perkara sebenar dipanggil fitnah.
Ini kena faham molek bab mengumpat, dan kita akan sambung lagi cerita bab mengumpat, dan kita akan cerita berkaitan dengan keadaan-keadaan yang diharuskan mengumpat. Ada jugalah keadaan-keadaan yang diharuskan, yang syarak membenarkan kita mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.